ulas sikit tentang lawatan ke Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Kerana minggu lepas kita ada persidangan BDS, Boycott, Divestment and Sanction. Antara isu yang ditimbulkan juga adalah tentang isu ziarah ini. Adakah ia satu yang baik? Mungkin bagi perspektif peribadi sebagai seorang Muslim, kita rasa perkara itu satu benda yang baik, kita menziarahi Masjid Al-Aqsa. Tapi kita kena lihat apabila berlakunya sebarang khilaf atau perselisihan faham ini, ataupun perbezaan pandangan, kita kena lihat kepada orang yang paling berautoriti dalam isu tersebut. Jadi kita bercerita tentang isu Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa, tentang ziarah. Jadi orang yang paling autoriti adalah sudah semestinya ulama-ulama di Palestin, yang memperjuangkan isu Palestin sepanjang hidup mereka. Sebagai contoh, Syekh Raid Salah, orang yang membongkar apa yang Israel lakukan kepada bawah Masjid Al-Aqsa tersebut. Dan dia sendiri sehingga kini masih lagi menolak ataupun mengatakan hukumnya haram, hukum yang digunakan haram untuk orang-orang luar daripada Palestin datang menziarahi Masjid Al-Aqsa. Termasuk juga Hamas, Al-Qassam yang berada di Gaza. Kalau nak kira keinginan untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa ni, mereka ni lagilah keinginannya lebih tinggi daripada kita sebenarnya. Mereka berada dekat lah. Daripada Gaza tu about 70 km nak sampai ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan murabitat juga senada dengan perkara ini. Murabitun ni orang-orang yang mengawal di kawasan masjid, yang mereka dinafikan hak, ada yang diharamkan seumur hidup untuk masuk ke masjid, kerana mereka ini tugasnya mengimarahkan kawasan masjid. Juga Dr. Fattah Al-Waisi dan juga banyak ulama-ulama besar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga dengan jelas mengatakan, kalau kita pergi sekarang, kita pergi dalam keadaan yang hina, bukannya dalam keadaan yang mulia. Jadi jelas sebenarnya kepada kita, ulama-ulama besar ini yang sangat berautoriti dan juga sangat tepat kita gunakan pandangan mereka tentang perlu ke tak kita pergi. Jawapannya adalah tidak perlu. Kerana seharusnya kita membebaskan Palestin dahulu, dan baru pergi dalam keadaan yang mulia. Itu dari aspek mungkin dari ulama. Kita lihat pula dari aspek kajian ilmiah dan juga bagaimana dari segi lain lah, aspek lain. Kalau kita pergi ke sana secara sedar tidak sedar, mungkin bila kita pergi dengan travel agent di Malaysia, mereka kita tidak akan turun di Tel Aviv, tapi kita akan turun di Jordan. Kita akan dibawa oleh ejen Jordan untuk masuk ke Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan sebenarnya kami dapat satu borang, orang share yang mereka kena isi. Borang itu borang negara Israel. Dia lebih kurang secara rumusannya, borang tu mengatakan bahawa saya contoh saya Aiman Muhammad Zain masuk ke negara Israel kerana kita kena tahu kawasan tersebut dikawal oleh tentera Israel. Jadi bila kita masuk negara tersebut, borang itu menyatakan bahawa kita akan tunduk terhadap negara-negara undang-undang negara Israel. Bayangkan, borang itu digunakan oleh Israel untuk meningkatkan statistik mereka, menunjukkan kepada dunia bahawa kami memberikan kelonggaran kepada orang-orang Israel yang lain datang, tidak ada masalah, dan mereka masuk dengan senang hati. Dan sedar tidak sedar, ramai yang menggunakan argumen kami pergi ke sana kerana ingin membantu peniaga-peniaga Palestin. Kita tidak boleh, kita kena melihat maslahah, kebaikan versus mafsadah ataupun keburukan yang lagi besar. Kita nak buat satu kebaikan, tapi sebenarnya kita menyumbangkan satu keburukan yang lagi besar. Bukan contoh, sumbangan kita, mungkinlah kita beli barang-barang sikit dan sebagainya, tapi daripada data daripada Al-Quds Foundation Malaysia, Yayasan Al-Quds, yang penaungnya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, 92% daripada sumbangan hampir setahun lebih kurang untuk pelancongan di kawasan Baitul Maqdis ini, USD 1 bilion Israel dapat. USD 1 bilion sumbangan untuk Israel. Sumbangan untuk Israel. 92% untuk pelancongan itu digunakan oleh Israel, dapat kepada Israel. Dan yang sepatutnya mereka memberikan collection itu mungkin kepada pihak berkuasa Palestin atau Palestine Authority yang berada di tepi barat, tapi sesen pun yang tak bagi. Semuanya telah diambil oleh Israel. Bayangkan, kita nak buat satu kebaikan, tapi kita menyumbang kepada satu keburukan yang lain yang lagi besar. Itu dari segi sumbangan kepada Israel. Keduanya adalah kita, ni sedih sikit lah, kita macam terlibat, bersekongkong dalam meningkatkan, kita panggil normalisasi, atau bahasa Inggerisnya tuan-tuan boleh dan perempuan boleh Google, normalization, menormalisasi kepada negara haram Israel. Bahasa mudahnya normalisasi ni adalah Israel menggunakan kita punya kedatangan, kita punya statistik kehadiran kita ke bumi Israel itu sebagai satu bukti bahawa saya nak tunjuk kepada dunia
di Israel ni normal saja. Kami tidak menindas orang Palestin dan sebagainya. Kami memberikan keluasan kepada orang Islam lain datang solat. Kami iring mereka masuk ke solat di kawasan Masjid Al-Aqsa. Jadi kita kena ingat, kita nak buat satu kebaikan, tapi sebenarnya kita menyumbang kepada satu keburukan yang jauh lebih besar. Kemungkinan kita tidak membantu pun dalam proses memerdekakan Palestin. Jadi sebab itu kita kena ambil, kena baca fatwa-fatwa tentang Palestin yang dikeluarkan oleh orang yang lebih berautoriti. Saya nak ulang, orang yang lebih berautoriti, orang yang hidup mereka, nyawa mereka memang mempertahankan Masjid Al-Aqsa dan juga Baitul Maqdis, bumi Palestin itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, Al-Qassam, Hamas, Syekh Rafiq Salah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya. Jadi lihat dengan mata hati pandangan mereka ini, kerana ada hikmah kenapa mereka tidak benarkan ketika ini. Kerana kita perlu tumpukan kepada usaha-usaha membebaskan Palestin. Jadi itu antara perkara yang saya ingin kongsikan lah dengan tuan-tuan dan perempuan.